semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak. Akhirnya, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan sesuatu perkara, sesuatu rahasia yang sangat besar bagi saya. Ini rahasia Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang paling besar yang saya pernah tahu. Dan pada akhirnya Ahmad Zahid Hamidi telah mendedahkan ini. Saya rasa ini memang mengejutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Istana Negara, disebabkan ini melibatkan kerajaan perpaduan yang sudah dibentuk. Akhirnya, Zahid mendedahkan mengapa langkah Sen Regis, anjuran Perikatan Nasional, gagal. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan mengenai kewujudan langkah Sen Regis ini yang telah diatur oleh beberapa ahli parlimen Barisan Nasional bersama pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, termasuklah Muhyiddin Yassin sendiri. Kata Ahmad Zahid, ia bukan saja untuk menggagalkan kerajaan perpaduan, pembentukan kerajaan perpaduan, namun untuk menjatuhkan ahli parlimen Bagan Datuk itu sendiri. Menurut pemimpin UMNO yang enggan namanya didedahkan, Ahmad Zahid pada sesi taklimat yang berlangsung turut mendedahkan 10 nama ahli parlimen yang menyerahkan akuan bersumpah ataupun SD menyokong Muhyiddin Yassin. Dan dalam pada itu, langkah Sen Regis ini yang dikabarkan bahwa yang mengetuai untuk rombongan ataupun gerakan perkumpulan pemimpin Barisan Nasional ini adalah Muhammad Hasan. Namun pada ketika itu, BN dan PH belum lagi membentuk kerajaan. Baru saja tawar-menawar. Dan didakwa juga pemimpin BN yang sudah sampai di Hotel Sen Regis bertemu dengan pemimpin Perikatan Nasional menunjukkan tawaran yang telah diberikan oleh PH kepada BN. Mereka menunjukkan tawaran itu kepada pemimpin PN di Hotel Sen Regis tersebut. Dan pada akhirnya kita dapat lihat bahwa kerajaan hari ini yang telah dibentuk. Adakah langkah Sen Regis ini benar-benar satu rancangan Muhyiddin untuk menjatuhkan kerajaan, untuk menggagalkan pembentukan kerajaan perpaduan? Ketika kemelut politik yang melanda dan mesyuarat BN diadakan, hanya 26 ahli parlimen yang hadir, manakala baki 4 lagi yang memberikan sokongan kepada Muhyiddin tidak datang dengan memberikan alasan kesehatan. Presiden memaklumkan pada masa Dewan Tertinggi BN bersidang, telah ada perancangan dibuat untuk menyingkirkan Ahmad Zahid sebagai pengurus BN. Dan sekiranya langkah ini berjaya, Muhyiddin telah sedia menanti di Hotel Sen Regis di Kuala Lumpur untuk mendapatkan sokongan Barisan Nasional. Bagaimanapun, kata sumber terbabit, rancangan sulit itu terbongkar apabila Setiausaha Agung Barisan Nasional Zamri Abdul Qadir tiba-tiba dihubungi seorang pemimpin kanan PAS PN. Dan dalam perbualan itu juga, katanya pemimpin PAS PN itu bertanya, mengapa ahli-ahli parlimen BN belum sampai ke hotel berkenaan. Katanya Muhyiddin yang sedia menanti di Hotel Sen Regis. Dalam pada itu, pemimpin UMNO terbabit memaklumkan Ahmad Zahid berdepan cabaran hebat, termasuk daripada pemimpin parti komponen, ketika membuat keputusan untuk bersama membentuk kerajaan perpaduan. Dan adakah ini satu lagi rahasia Muhyiddin yang telah didedahkan Zahid berkenaan dengan langkah Sen Regis ini? Apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Akhirnya kita sudah mengetahui status Ismail Sabri Yaakob. Dan seperti ada petanda bahwa Ismail Sabri Yaakob sebagai bekas Perdana Menteri
dan juga calon Perdana Menteri Barisan Nasional semasa pilihan raya umum ke-15. Adakah setelah projek Menteri Angkat yang diperkenalkan oleh Presiden UMNO, Ahmad Zahid, yang dilihat mungkin nama Ismail Sabri Yaakob ataupun Naib Presiden UMNO akan diguna ataupun Ismail Sabri Yaakob akan diberikan kepercayaan di dalam projek Menteri Angkat. Namun, di dalam projek Menteri Angkat yang telah diperkenalkan oleh Presiden UMNO, nama Ismail Sabri tercicir dari senarai Menteri Angkat Zahid. Adakah ini gambaran bahwa Zahid tidak meminati lagi terhadap ataupun tidak mahu lagi Ismail Sabri Yaakob di dalam jenteranya, ataupun Ismail Sabri disediakan untuk bahagian-bahagian yang lain di dalam parti? Ismail Sabri tercicir dari senarai Menteri Angkat Zahid. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob diketepikan daripada tanggung jawab menjaga UMNO negeri-negeri melalui projek Menteri Angkat yang telah diperkenalkan Ahmad Zahid Hamidi. Nama Ismail Sabri tiada dalam senarai, di sebalik langkah Presiden UMNO berkenaan yang telah memberikan kepercayaan kepada dua naib presiden yang lain. Sedangkan Ismail Sabri Yaakob juga adalah naib Presiden UMNO. Muhammad Khaled Nordin yang juga Menteri Pengajian Tinggi telah dilantik menjadi Menteri Angkat bagi negeri Terengganu, manakala Madzir Khalid menjaga negeri Kedah. Bagaimanapun ketika ini Madzir bukanlah anggota kabinet selepas kalah di kursi Padang Terap dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hasan ataupun Tokmat diberi kepercayaan menjaga negeri Sembilan. Muhammad ialah Menteri Pertahanan. Tokmat seperti yang kita tahu adalah Menteri Pertahanan di dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Manakala Setiausaha Agung Barisan Nasional Zamri Abdul Kadir pula menjadi pilihan Presiden UMNO Ahmad Zahid untuk mengelolakan Kelantan. Manakala Ahli Parlimen Pengerang Azalina Othman Said di Pulau Pinang. Azalina ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggung jawab dalam hal ehwal, undang-undang dan reformasi institusi. Manakala Zamri kini menjadi Menteri Luar. Manakala bekas Menteri Keuangan Tengku Zafrul yang menjadi Menteri MITI pada hari ini menjadi Menteri Angkat bagi Selangor. Dan senarai-senarai ini telah diumumkan oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid semasa menggulung perbahasan petang tadi. Senarai tersebut dikeluarkan Ahmad Zahid sebagai menjawab persoalan dibangkitkan perwakilan mengenai persediaan UMNO untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Untuk memastikan fokus dan strategi gerak kerja dapat disusun dengan baik, sesuai dengan cadangan yang dikemukakan oleh juru cakap, kita akan melantik anggota Majelis Tertinggi dan Menteri Angkat bagi setiap yang terlibat. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, akhirnya nama Ismail Sabri Yaakob tercicir dari senarai Menteri Angkat Zahid. Apakah komen tuan-tuan dan puan-puan semua berkenaan dengan tindakan Presiden UMNO yang tidak menggunakan nama Ismail Sabri Yaakob, tidak menggunakan ahli parlimen Beira tersebut untuk menjadi Menteri Angkat?